Video 41 saat mungkin tak cukup untuk memberikan konteks khasnya berkenaan dengan perkara-perkara besar seperti pengendalian penularan COVID-19 seperti yang berlaku di pusat kuarantin MAIPS. Jadi kami di Astro Awani ingin berlintas secara langsung dari pusat tersebut sekarang bersama dengan Pengarah Kesihatan Negeri Selangor sendiri, Datuk Dr. Syahri Ngadiman. Assalamualaikum Doktor. Datuk, apa keadaan sebenar yang berlaku sekarang setiap hari di pusat di MAIPS di sana? Sebenarnya keadaan di pusat kuarantin PKRC 2.0 ini adalah dalam keadaan terkawal. Dan pada setiap hari, sejak kita buka pada 9 hari bulan Disember lalu sehingga sekarang, setiap hari kita akan ada kemasukan lebih kurang 700 ke 1,100 orang ke MAIPS. Walau bagaimanapun dalam memastikan semua pesakit-pesakit dapat dilayan, diberikan perkhidmatan yang terbaik. Setiap hari kita improvekan satu demi satu. Untuk maklumat, kita mulakan perkhidmatan ini 2 hari selepas kita berbincang pada 7 Disember dan dalam tempoh 2 hari kita terus memikirkan dan mendapatkan kemasukan pesakit yang grup yang pertama pada 9 Disember. Dalam tempoh 2 hari kita memastikan mereka dapat kita berikan perkhidmatan. Dan akhirnya, bila kita lihat jumlah kes-kes yang berlaku di negeri Selangor dan di wilayah persekutuan bertambah ramai, maka kita telah improvekan satu demi satu, dan akhirnya sehingga terkini, kita mempunyai kapasiti sebanyak 8,000 katil dan insyaAllah dalam masa terdekat kita akan tambah menjadikannya 10,000 katil dalam masa terdekat nanti. Jadi pada masa ini, kalau kita nanti saya akan bawa ke hall A ataupun hall C juga, kena tunjuk bagaimana keadaan pesakit. Untuk makluman, sehingga pada hari ini, untuk pagi tadi, kita telah discharge ramai 1,170 pesakit. Jadi menjadikan bed capacity untuk MAIPS ini masih lagi boleh menampung 6,000 pesakit. Namun pada masa ini kita sedang menerima beberapa pesakit lagi dan kita masih ada ruang lagi untuk kita menerima pesakit-pesakit sedemikian. Dan saya akan tunjukkan kepada semua umum tentang keadaan ward kita di Hall A. Hall A ini boleh menampung 2,960 pesakit. Dan di dalam bilik yang sedemikian, kita ingin memastikan perkhidmatan kepada pesakit-pesakit dapat diberi dengan keadaan yang terbaik dan kita telah menyediakan ruang-ruang tertentu bagi petugas agar petugas-petugas kita dapat dihindari daripada sebaran jangkitan COVID-19 ini. Oleh itu, SOP yang telah dipastikan untuk diikuti oleh petugas-petugas diikuti dengan baik. Dan kalau kita lihat, semua pesakit ini mereka ini adalah petugas yang bertugas pada hari ini. Dan kalau kita lihat, kalau mungkin boleh tunjuk hall sedemikian, hall sedemikian adalah di kalangan semua pesakit-pesakit COVID. Bagi pesakit-pesakit COVID ini tak ada isu tentang distancing kerana mereka adalah pesakit-pesakit dengan penyakit gejala yang sama. Oleh tak ada isu sebenarnya. Dan bagi pesakit-pesakit ini kalau kita lihat pada masa ini, kalau boleh lihat sekali lagi, katil-katil sekarang adalah banyak yang kosong kerana kita telah discharge 1,170 orang pada tadi. Dan kita akan menerima kemasukan beberapa orang. Datuk, maaf, walaupun pesakit COVID-19 itu bergejala yang sama, mereka mempunyai varis yang sama, ada atau tidak sebarang risiko untuk mungkin mereka yang sudah pulih dijangkiti semula jika mereka bergaul dengan pesakit yang masih ada virus tersebut? Pada masa ini kita tak ada menerima kemungkinan bagi mereka telah dijangkiti dan dijangkiti lagi sekali pada masa ini. Oleh itu kita amat confident kalau mereka telah dijangkiti itu memang pulih sepenuhnya untuk tempoh yang sedemikian. Ya, Lokman. Dan juga video yang ditularkan walaupun pendek durasinya tidak ada konteks Datuk. Video itu menunjukkan ada yang mengatakan bahawa itu adalah proses sewaktu kemasukan, ada backlog sewaktu kemasukan dan sebagainya menyebabkan orang sesak. Jadi apa sebenarnya yang berlaku dalam video itu Datuk yang sebenar-benarnya? Dalam video itu ada menunjukkan bahawa pada masa kemasukan pesakit baru melalui laluan sedemikian. Dan itu yang mereka tunjukkan. Jadi pesakit masuk sedikit demi sedikit ke dalam kawasan tersebut. Dan kalau kita lihat sekarang, mungkin boleh tunjukkan
inilah keadaan pesakit-pesakit kita yang ada di kawasan tersebut. Jadi kalau kita lihat ada yang sedang makan, ada yang sedang berehat, ada yang sebab chit-chat dan sebagainya. Ya. Jadi itu ya Lokman, sebenarnya yang berlaku di ini adalah yang berlaku di kawasan Hall A bagi bukan warga negara. Saya akan tunjukkan pula Hall C bagi warga negara. Boleh kita pergi ke sana? Teruskan, Datuk. Hello Lokman, boleh kita Ya, ke sana? Datuk, teruskan. Ya, saya akan bawa ke Hall C bagi pesakit-pesakit warga negara. Konsepnya adalah juga sama, di mana di dalam Hall C ini kita mempunyai kapasiti sebanyak 1,016 katil untuk pesakit-pesakit. Dan kita ada juga satu lagi, Hall B. Hall B juga bagi warga negara dan juga campur bukan warga negara tetapi khusus untuk wanita. Datuk, Jadi ada kalau mengapa kita warga negara dan bukan warga negara diasingkan di situ? Ya, diasingkan. Ya. Dan kalau kita lihat sekarang kita ada kenderaan yang nak menghantar pesakit ke MAIP. Dah 2 buah ambulans ya. Okey. Sekarang kita bawa ke Hall C pula. Ya. Sementara Datuk berjalan, mungkin saya bertanya soalan, saya ulang lagi sekali, mungkin Datuk tak berapa dengar di situ. Ada sebab Datuk mengapa warga negara dan bukan warga negara diasingkan di pusat di MIPS di situ? Sebenarnya kita tak nak ada kecelaruan di dalam kau tersebut. Kita kena faham apa ni budaya dan terbuka negara bukan negara adalah amat berbeza. Oleh itu kita cuba meminimaliskan kiranya ada unsur-unsur yang tidak baik akan berlaku di dalam hall yang sama. Itu sebab kenapa kita asingkan dan terbuka negara, warga negara dan bukan warga negara. Tetapi rawatan yang diberikan adalah sama. Mereka mendapat makanan yang sama dan sebagainya. Difahamkan Datuk sebut sebentar tadi ada 8,000 lagi kapasiti dan akan ditingkatkan kepada 10,000, tapi kita perlu ambil kira juga yang mungkin discharge dan masuk. Apa angka terkini kekosongan katil di MIPS? Pada hari ini kita ada lagi kekosongan 5,000 lebih lagi katil untuk menerima pesakit-pesakit. Ya. Sekarang saya telah berada di Hall C. Boleh kita tunjukkan kaki tangan saya sedang bertugas? Dahulu. Ini kaki tangan saya yang sedang bertugas. Dan boleh kita tunjukkan ruang pesakit. So kalau kita lihat ruang pesakit antara warga negara dan bukan warga negara adalah sama. Tak ada sebarang perbezaan. Dan kalau kita lihat, saya tunjukkan pula adalah tentang pegawai kita yang sedang mengendalikan pesakit-pesakit yang sedia ada. Kita lihat, inilah keadaan mereka. Yang mana memakai pelitup muka dan sebagainya adalah kaki tangan, manakala yang angkat tangan ni adalah warga negara yang dijangkiti COVID-19. Sampaikan salam kami pada mereka, Datuk. Mereka juga adalah wira yang membantu kita dalam membanteras gejala ini dan wabak ini. Mereka juga menggadai keselamatan dan malah nyawa mereka setiap hari. Kita faham ada 5,000, tak silap saya, Datuk cakap tadi, katil yang masih lagi kosong kapasiti itu dan mungkin lagi akan ditingkatkan. Tapi Datuk melihat kepada angka baru kes harian sekarang ini yang puratanya 2,000, sudah pun bercecah 3,000. Ada sebarang jangkaan bila pusat di MIPS ini akan penuh selepas ini, jika ia akan penuh? Kalau kita lihat tentang kemasukan daily dan sebagainya, itu 2,000 lebih itu adalah satu negara. Tapi kalau kita lihat khususnya di wilayah tengah, Selangor, Kuala Lumpur dan mungkin negeri-negeri berjiran, jumlah dia ada bukan dalam 1,000 lebih dan dengan kapasiti 10,000, apabila tempoh tamat mereka akan masuk dalam tu. Jadi sentiasa akan ada penggiliran kemasukan di dalam MAF dan saya menjangkakan 10,000 ini bagi kapasiti untuk kawasan wilayah Pusuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor dan negeri berdekatan mungkin boleh menampung bilangan tersebut. Tadi Lokman bercakap tentang wira-wira. Sebenarnya pesakit-pesakit inilah wira-wira. Apabila mereka berada di kawasan pusat kuarantin dan sebagainya, mereka memahami mengapa pentingnya mendapatkan rawatan, mengapa pentingnya bagi melaksanakan perkara yang boleh menjangkitkan jangkitan COVID kepada orang lain. Mereka adalah juga wira sebenarnya.
di samping frontliners kita yang memberikan perkhidmatan. Datuk, kita tak banyak masa. Saya amat menghargai Datuk sudi untuk menunjukkan untuk memberikan penjelasan dan pencerahan berkenaan keadaan sebenar di sana. Saya mungkin saja dua soalan saja lagi. Ya. Ada sebarang perancangan ataupun mungkin ada sebarang jangkaan seperti yang saya sebut tadi bila mungkin katil di situ akan penuh, kerana itu satu lagi kemungkinan, dan jika terjadi, jika penuh, apa perancangan seterusnya? Sebenarnya kita masih ada lagi pusat yang boleh menampung. Iaitu sebagaimana sebelum pada ini, kita menggunakan Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia yang berada di Kompleks Kesihatan di Sungai Buloh. Di mana di kompleks tersebut terdapat 8 blok dan setiap blok mempunyai 150 bilik. Dan kita boleh memuatkan antara 2 orang ke 4 orang dalam setiap blok. Jadi dengan kapasiti boleh meningkat kepada 6,000 orang. Jadi walaupun bagaimanapun, bagi memastikan perkara itu dapat dilakukan dengan baik, kita kena deploy kaki tangan ke pusat sedemikian. Kita juga menggunakan ward lama Hospital Kuala Lumpur bagi maternity hospital di Kuala Lumpur, juga digunakan juga kepada pesakit-pesakit COVID. Tapi bagi memastikan keberkesanan pengurusan dengan meminimalkan penggunaan staf-staf yang tertentu, kita kena faham, kita juga perlu memberikan perkhidmatan kepada pesakit-pesakit lain. Maka kita cuba konsentrasikan perkhidmatan di beberapa lokasi, iaitu di Hospital Sungai Buloh, Pusat-Pusat Negara dan juga di MIPE ini. Jadi dengan cara sedemikian kita boleh mengoptimalkan kaki tangan dalam memberikan perkhidmatan. Jadi untuk makluman, kita ada lebih kurang dalam 1,170 kaki tangan pelbagai kategori. Namun bagi perkhidmatan kesihatan kita ada sebanyak 70 orang pegawai perubatan, kita ada 6 orang pakar, kita ada hampir 400 jurawat dan penolong pegawai perubatan, serta lebih kurang 200 lagi pegawai-pegawai lain yang memberikan perkhidmatan kesihatan di kawasan MIPE ini. Jadi dengan angka-angka tersebut dan sehingga maklumat juga sehingga kini sehingga hari ini kita telah ada 19,256 orang yang telah dimasukkan ke MIPE dan mereka mendapat perkhidmatan di sini berbanding dengan tempoh yang terdahulu kita ada 1,000 lebih. Jadi jumlah ini menunjukkan bahawa keprihatinan kerajaan dalam memastikan perkhidmatan kesihatan kepada COVID-19 dipelihara dan dijaga adalah benar dan kita memang sedang melaksanakan apa yang adalah diminta oleh kerajaan untuk menjaga COVID-19 pesakit-pesakit ini. Terima kasih Datuk Dr. Syahri Ngadiman, Pengarah Kesihatan Negeri Selangor, dan kami doakan Datuk dan pasukan Datuk akan sentiasa mempunyai semangat, motivasi dan segala sumber yang diperlukan untuk memainkan peranan mereka di frontline di Barisan Hadapan tatkala kita bergelut dengan pandemik ini, dan kita semua perlu juga memainkan peranan walaupun kita bukan berada di Barisan Hadapan.